Setiap orang pastinya pernah mengalami masalah sakit di bahagian perut. Meskipun simptom yang dialami mungkin berbeza bagi setiap individu, tetapi sakit perut ini tidak boleh dipandang mudah. Masalah hormon dan tidak kelancaran sistem pencernaan dikatakan boleh menjadi salah satu punca sakit perut. Menurut kajian daripada Medical News Today, sakit perut ringan boleh dirawat dengan cara seperti minum air putih secukupnya, elakkan dari berbaring dan ubah posisi badan serta elakkan mengambil makanan yang pedas, berasid dan berlemak. Ini dapat membantu mengurangkan sedikit rasa sakit di bahagian perut. Walau bagaimanapun, jika seseorang mengalami gejala sakit di bahagian perut yang teruk, ini mungkin juga menjadi salah satu faktor risiko kepada penyakit lain. Oleh itu, mereka perlu segera mendapatkan rawatan awal agar ianya tidak melarat dan memudaratkan kesihatan tubuh badan. Baik, itu dia sedikit informasi ataupun trivia yang disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa, khas buat anda penonton WHI. Saya sempat lihat Facebook WHI, banyak soalan-soalan yang sudah pun anda tujukan. Jadi tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami perkenalkan tetamu di studio. Kita bersama dengan Dr. Luqman Muhammad Rashid selaku pakar bedah am, gastrointestinal dan pembedahan laparoskopi daripada Hospital Pakar Avicenna. Sihat doktor? Alhamdulillah sihat. Lega saya dengar doktor sihat. Saya terus kecut perut. Bukan sakit perut, kecut perut. Okey, doktor. Kita gurau-gurau je doktor. Tapi kalau kita bercakap tentang sakit perut ni, ini perkara yang biasa dialami oleh semua kalangan masyarakat. Budak kecil sakit perut, orang dewasa sakit perut. Kadang-kadang tak nak pergi sekolah pun bagi rasa sakit perut. Tapi bila kita cakap tentang sakit perut ni, mana sebenarnya perut kita ni? Tepi ke, tengah ke, bawah ke, atas ke? Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, betul. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana dijemput saya. Perut ni ialah macam awak cakaplah, bahasa am dia adalah bahagian perut kita kan. Tapi dari segi perubatan, perut tu ialah abdomen. Abdomen tu ialah bahagian di mana untuk seorang doktor bila seorang sakit tu komplain sakit perut, dia akan tengok di mana lokasi-lokasi dalam abdomen tu. Ada satu gambar rajah, ada satu gambar rajah. Ya, di mana abdomen tu kita boleh bahagikan kepada kuadran ya. Kalau kita gambar rajah sebelah kanan tu, itu lebih senang untuk difaham. Tempat bersilang tu ialah pusat kita. Ya, jadi kita boleh tengok sakit tu mungkin di atas sebelah kanan, atas sebelah kiri, bawah sebelah kanan atau bawah sebelah kiri. Lebih senang untuk kita buat diagnosis lah. Tapi kalau untuk perubatan doktor biasanya dia bagi kepada 9 lah. Kalau tengok tu ada 6 line, 4 line di situ ya. Itu ada epigastrium di bahagian tengah atas, di sebelah kanan, sebelah kiri, pusat, and then lambar sebelah kanan, lambar sebelah kiri dan bahagian bawah suprapubik dan alat fossa. Jadi kalau kita tengok di belakang line tu ada banyak organ-organ ya. Jadi setiap organ tu di mana sakitnya bermula, di situlah dia akan boleh dapat dia punya agak di mana sakitnya. Baik. Berdebarkan. Tapi doktor, sebelum kita nak mendalami aspek-aspek lain, mungkin doktor boleh kongsikan juga sebab biasanya bila kita sakit perut selepas makan sesuatu yang mungkin pedas ataupun sesuatu macam sayur, kita makan fiber banyak sangat pun kita sakit perut juga. Itu biasanya di bahagian bawah ke macam mana doktor? Okey, kebiasaannya yang kalau apa yang Suri cakap ni ialah lebih kepada sistem pencernaan atau usus kita. Kebiasaan kata kalau ramai pesakit yang datang makan benda pedas komplain sakit perut kan. Biasanya sakit perut ulu hatilah di bahagian tengah-tengah atas ni. Itu mungkin berkaitan dengan penyakit seperti gastrik lah, gastritis. Doktor, sebelum doktor nak kongsikan ataupun kupas dengan lebih lanjut, ini ada soalan daripada rakan kita di Facebook yang sedang menonton ketika ini. Katanya makcik meninggal dunia pada tahun 2007 akibat jangkitan kuman daripada appendix pecah. Adakah penyakit ini penyakit keturunan, dan jika penyakit keturunan adakah terhad kepada anak cucu cicit dan ke bawah atau boleh melibatkan saudara mara yang lain? Ada soalan tambahan lagi. Lepas tu ditanya, macam mana kita nak tahu, nak bezakan sakit perut ni macam Sugi tanya tadi akibat cuai makan makanan basi ke, kanser, tanda HIV atau AIDS dan macam-macam lagi katanya. Soalan pertama lah, takziah lah atas kes tadi tu kan. Yang pertama tu, appendix tu adalah satu penyakit di mana ialah satu penyakit bukan satu keturunannya, dia boleh terjadi kepada sesiapa pun ya, dan biasanya terjadi kepada kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun orang yang usia dah lanjut. Tapi jarang terjadi pada baby yang kecil-kecil ataupun orang dah sangat tua, tidak terjadilah.
dia adalah radang kepada appendix. Dan penyakit appendix ni sebenarnya senang ya dirawat. Ya, Fiza kan? Ya. Saya pernah appendix pecah juga. Ya. Rawatannya ialah pembedahan lah, kita keluarkan appendix tu. So kalau kita tak keluarkan, dia pecah. Bila appendix tu pecah, dia bersambung dengan usus. Jadi kuman-kuman dan najis boleh keluar dan akan merebak di dalam perut. Dan kalau dibiarkan lagi, kuman tu akan merebak ke dalam darah dan boleh membawa maut seperti dalam kes yang disebut ni. Okey, baik. Mungkin kita boleh jawab satu lagi soalan, Doktor, daripada penonton WHI, daripada Yazid Razali. Katanya, saya nak share, saya mengalami sakit perut hampir 2 tahun. Rupa-rupanya ada ulcer kronik dan lubang usus semakin sempit. Dah buang semua usus besar sebelah kiri selepas 3 bulan. Berat makin meningkat, selera bertambah. Oh, ini perkongsian daripada Yazid Razali. Kalau kes sebegini, dah kira kronik ke, Doktor? Ya, sakit perut ni boleh acute ataupun kronik. Jadi kalau kronik ni kebiasaannya penyakit-penyakit seperti gastrik dan sebagainya kan. Jadi apabila tidak dirawat, gastrik itu dia menyebabkan banyak radang. Dan setiap kali radang dia akan mungkin ada kerosakan pada lapisan dalam perut, boleh sama ada ulcer atau pendarahan ataupun bocor. Tapi kalau yang jadi ulcer, dia pulih, dan setiap kali dia pulih dia akan jadi parut. Dan parut tu jadi makan sempit dan keras, dan itu yang jadi tak boleh nak makan tu. Tu yang jadi kurus tu. Tapi kalau masih selera makan tu okey lah, Ya, betul. Selera itu salah satu petanda menunjukkan kita sihat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Doktor, kalau kita cakap tentang simptom ini, Doktor, ada macam pelbagai simptom. Macam Doktor katakan tadi dah, kalau dari sisi pandang seorang doktor ada 9 bahagiannya. Tadi Doktor katakan tadi kompartmen tadi tu kan. Kalau kita cakap tentang simptom, gastrik tadi Doktor dah kongsikan. Tadi ada penonton juga cakap tentang gastrik. Macam mana sebenarnya kita nak tahu bahawa ini adalah merupakan simptom kepada sakit-sakit tertentu, Doktor? Okey, kebiasaannya contoh macam penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan, adakala dia berkaitan dengan pemakanan. Jadi bila kita makan, kita tak selesa. Contoh macam sakit-sakit batu hempedu. Apabila dia makan benda-benda yang berlemak, bersantan semua, dia mungkin rasa macam menangkap di sebelah kanan. Kan? Dan lepas tu mungkin pergi ke belakang dan pergi ke bahu. Tapi macam gastrik, benda-benda yang macam pedas dan sebagainya. Jadi itulah antara cara-cara kita nak tahu daripada sebab tu bila kita jumpa doktor, doktor akan interview dulu, ambil sejarah untuk mengetahuikan lebih maklumat supaya kita tahu apa punca dia. Okey. Kalau kita nak berbalik semula kepada soalan tadi tentang appendix yang dialami oleh makcik penonton tadi tu. Kadang-kadang mungkin penonton tak tahu appendix ni belah mana belah kanan ke belah kiri. Ini sebenarnya sakit gastrik kot, bukan appendix kot. Orang kata ini period cramp dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sebagai orang biasa kita tak tahu bahawa ini sebenarnya adalah mungkin antara simptom ataupun tanda awal bahawa kita mempunyai masalah appendix. Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey. Pertama sekali, appendix sebelah kanan. 99% pesakit orang manusia appendix sebelah kanan. Ada juga orang-orang yang dilahirkan organ terbalik, appendix sebelah kiri, tapi itu sangat jarang terjadilah. Jadi kebanyakan majoriti sebelah kanan. Dan ada kalanya appendix tu apabila dia bengkak di sini, yang peliknya dia biasanya kebanyakan ada pesakit akan komplain sakit di sini dulu. Di epigastrik dulu. Itu disebabkan dia punya urat saraf dia bermula di sini. Jadi ada setengah pesakit saya apabila datang untuk appendix, dia mula-mula didiagnose sebagai gastrik dulu. Tapi selepas 1 hari, 2 hari, makin lama makin sakit dan dia akan slowly datang ke sebelah kanan bawah. Jadi apabila sakit itu tak hilang ataupun bertambah teruk, saya cadangkan janganlah rawat sendiri. Jumpalah doktor lah. Jangan jumpa doktor Google. Jumpalah doktor pakar. Betul. Baik, doktor. Dan mungkin juga doktor boleh kongsikan, bila kita dah sakit perut, ada orang mungkin tanpa adanya rasa sakit itu ada masalah kat dalam perut. Jadi adakah pentingnya untuk kita monitor bila kita buang air besar tu, tengok macam mana air tekstur dia dan sebagainya? Betul. Satu ialah kita tengok pada kita punya habit lah. Kalau kita tengok pada kita punya habitual kita berubah kan, kata tiba-tiba makin hari makin susah ataupun makin kerap kan. Jadi itu satu benda yang kita kena perhatikan. Yang kedua, saya selalu nasihat pada pesakit saya, sebelum dia flush cuba tengok sekejap apa yang produk yang kita keluarkan itulah sama ada normal atau tidak normal. Sebab katakanlah ada darahan ataupun lendir-lendir mucus ataupun najis tu hitam seperti rambut jadi itu semua hitam gelap betul itu semua tanda-tanda yang ada yang tak betul. Jadi eloklah. Maaf doktor, kalau saya nak tanya, bila doktor cakap tentang produk yang kita hasilkan tu kan, kalau kita cakap tentang warna ataupun tekstur najis tu, adakah ia juga mainkan peranan? Sebab kadang-kadang selain daripada warna hitam seperti rambut, adakah warna-warna lain ataupun jenis teksturnya itu juga antara petanda-petanda awal kita mungkin mengalami masalah dalam perut? Betul.
Ya. Contohnya doktor? Okey, contohnya katakanlah kita ada ulcer dalam perut dan ulcer tu berdarah. Ini darah tu masa dia darah tu merah kan. Tapi apabila dia melalui dalam usus kita, dia akan didigest, akan dicernakan. So dia punya produk dia akan jadi hitam. Dan dia bau dia pun memang lain macam sikitlah kan. Yang kedua kalau ada ketumbuhan. Contoh macam kanser kan. Jadi kanser tu tisu dia abnormal. Jadi apabila najis lalu dia akan macam terhakis, dia akan berdarah. Dan pesakit-pesakit mungkin akan datang dengan sama ada najis yang hitam ataupun najis yang berubah color. Okey. Baik. Rasa takut pula bila doktor cakap macam tu. Sebab tadi kecut perut. Bukan sakit tapi kecut. Okey, baik doktor dan penonton sekalian. Kami sempat mendapatkan soalan-soalan daripada penonton WHI yang ingin bertanya kepada doktor. Jadi apa kata kita dengarkan dahulu soalan-soalan mereka. Silakan. Okay, Assalamualaikum doktor. Saya ada satu soalan. Sekiranya seseorang itu mengalami simptom sakit di bahagian atas perut, di bahagian dada, adakah dia merupakan salah satu simptom penyakit jantung? Doktor, just nak tanya satu soalan. Berkenaan sakit segugut wanita, adakah ia adalah sakit perut biasa ataupun di sebaliknya? Terima kasih. Hai doktor, saya nak tanya, adakah orang yang suka makan pedas ni boleh menyebabkan sakit appendix? Itu jelas soalan saya. Saya Farhana, saya nak tanya doktor, kalau kita sakit perut bahagian bawah, cirit birit, muntah, adakah tu salah satu faktor masalah usus? Okey, terima kasih doktor. Okey, ada macam-macam soalannya. Kita jawab soalan pertama dulu boleh doktor? Okey doktor. Doktor. Saya pun rasa sakit juga. Soalan pertama apa dia? Soalan pertama doktor, saya pun rasa sakit. Macam penonton tu tanya, sakit. Kita rasa sakit, dia mungkin mencucuk-cucuk di bahagian dada kanan ni doktor. Dia rasa sakit di bahagian rusuk dan kanan. Itu dia soalannya. Adakah itu mungkin masalah jantung kan? Okey. Memang jantung di sebelah saja memang. Okey. Apabila kita ada masalah di jantung ataupun di paru-paru, adakala dia boleh present ataupun dia boleh manifest seperti sakit di sini. Jadi kalau benda itu berterusan, memang yang lazimnya sakit di sini adalah gastrik ataupun mungkin masalah hati, hepatitis ke apa. Tapi masalah jantung jangan dilupakan. Ada kemungkinan juga. Jadi eloklah jumpa doktor untuk dapat buat kajian dan untuk pastikan bukan masalah jantung. Baik. Jadi kiranya doktor, kalau seseorang itu sakit perut yang teramat sampai tak boleh bernafas, rasa macam sesak nafas lah, mengah-mengah macam tu, kiranya dah kena pergi ke klinik lah kan? Yalah. Jangan buat kata sakit perut je, biasa je, tak apa macam tu. Ubat kan ada. Ubat kan ada. Tak peringatan untuk diri sendiri. Baik, soalan 2 adalah tadi doktor. Saya suka makan makanan pedas, cili padi, adakah itu berbahaya dan boleh menjadi punca masalah appendix? Okey, itu satu mitos lah. Jadi memang kalau ramai pesakit tanya, kalau makan cili, makan jambu batu, adakah biji dia akan masuk dalam appendix? Kalau kita tengok macam masyarakat yang tak makan cili, dia pun kena appendix juga. Kalau kita Google yang daripada negara barat, soalan dia tanya, adakah biji tomato akan menyebabkan appendix? Tapi sebenarnya tidak tapi appendix itu terjadi disebabkan biasanya dia tersumbat. Mungkin sama ada najis ataupun apa-apa benda yang tersumbat dan terjadi bengkak. Keradangan tu lah. Ya. Okey, baik. Dan soalan seterusnya doktor, adakah sakit perut senggugut itu masalah sakit perut biasa? Okey, saya bukan pakar sakit puan, tapi kebiasaan senggugut itu memang penyakit bulanan untuk kaum wanita. Ramai orang anggap dia biasa, tapi ada kala dia mungkin tanda-tanda untuk penyakit yang lain. Contohnya seperti penyakit macam endometriosis, di mana perdarahan ataupun periodnya bukan dikeluar di tempat biasa, dia di dalam perut. Itu yang ada kala dia dapat setiap bulan dia sakit dan dia boleh perkumpulan darah tu menjadi sis. Itu kategori sakit perut yang lain lah, sakit puan. Sakit puan. Jadi kalau memang ada seseorang tu mengalami sakit period yang setiap bulan sakit, bertambah-tambah sakit, elok jumpa pakar sakit puan untuk dapat khidmat nasihat. Baik, satu lagi soalan doktor ya. Kalau kita tiba-tiba selalu rasa sakit perut di bahagian bawah, selepas itu akan muntah dan cirit-birit, adakah petanda kita ada masalah usus? Ya, saya rasa itu ada berkaitan dengan apa simptom tu kan. Jadi eloklah jumpa seorang doktor di mana mungkin ada sakit berkenaan perlu dibuat kajian seperti endoskopi ataupun kajian darah ataupun kajian untuk jangkitan kuman dan sebagainya. Okey, baik. Doktor, saya kira kalau kita bercakap tentang nak berjumpa dengan doktor
doktor ni, saya tak tahu lah doktor. Masa saya usia muda doktor, saya 6 bulan sekali saya akan buat medical check up. Tapi bila umur dah meningkat tu saya macam kenapa tak tahu kenapa takut nak jumpa doktor kecuali di studio. Saya kira ini juga mungkin pengalaman masalah yang dihadapi oleh ramai dalam kalangan penonton-penonton kita. Kadang-kadang mereka rasa sakit perut dan masyarakat mungkin beranggapan bahawa sakit perut ini adalah sakit yang biasa. Kerana it's a common thing. Hari-hari pun kita cakap kita sakit perut. Salah makan sakit perut, bayi kembung perut dan sebagainya. Tetapi bila adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk kita pergi berjumpa dengan doktor pakar untuk mengetahui tentang keadaan perut kita, doktor? Perlukah kita buat rawatan tahunan? Okey. Saya rasa satu, kalau benda tu berulang-ulang. Kedua, saya rasa elok kalau kita, sebab sekarang kita dah moden kan, kita boleh jumpa doktor bila-bila masa dan kita boleh buat cara berkala. Ada medical check up dan sebagainya. Dan saya rasa banyak tempat bekerja pun dia menyediakan package di mana kita boleh pergi ada medical check up, dan saya rasa pun kerajaan ada income tax punya allowance untuk pemeriksaan perubatan. So saya elok digunakanlah. Okey, baik doktor. Ini soalan yang sering kali menjadi masalah, mungkinlah ramai mengalami masalah ni. Sikit-sikit angin bila sakit perut, jumpa kata Linik angin, mak kata angin, semua orang kata angin lah. Betul angin lah tu, lah. doktor pun cakap angin sikit lah, dah settle dah. Jadi macam mana kita nak tahu betul-betul adakah itu angin ataupun masalah lain? Memang ada angin ke doktor sebenarnya? Ada-kadang yang angin tu mungkin disebabkan satu, cara kita makan. Kita makan cepat sangat kan. Kita telan cepat. Ada-kadang kita pun menelan udara sekali. Yang kedua, mungkin jenis makanan yang kita makan. Setengah makanan tu bila kita makan memang akan producekan gas. Jadi kita akan rasa kembung, tu yang kita panggil angin tu. Okey, tapi doktor nak tanya juga, bila dah dikatakan angin, lepas tu guna minyak, dia orang kata dia gosok-gosok perut macam tu. Elok ke buat macam tu, doktor? Saya rasa untuk try dulu okey, tapi kalau tak hilang kan ataupun berterusan, eloklah jumpa doktor sebab kita takut ada benda lain. Ada yang sampai tepuk-tepuk perut, tuk. Sampai ketuk-ketuk dada pun ada belakang. Okey. Ini daripada Rosnawati Abdul Rahman. Dia kata doktor, anaknya pernah kena kolitis. Kolitis itu berkembung. Radang usus. Radang usus. Adakah ia akan datang kembali jika salah makan? Penyakit kolitis ni dia radang usus kan, boleh disebabkan oleh jangkitan kuman dan sebagainya. Ya, kalau dia tak macam appendix, dah buang sekali dia tak akan datang balik kan. Tapi macam kolitis ada kemungkinan boleh berulang, ya. Boleh. Tapi kan doktor, ada appendix tak akan berulang kembali. Tapi ada tak kemungkinan bekas appendix tu sesekali dia akan ada rasa nyeri ataupun sakit, doktor? Normal ke tak normal? Pengalaman peribadi. Consultation fee doktor boleh terus minta. Okay. Saya bukan saya seorang, abang juga. Okey, apabila kita buat pemerahan ni pada seseorang kan, dan kita tengok pada kulit kita ada parut kan, di dalam pun ada parut juga biasanya. Ada kala setengah orang tu tidak balas parut dia, setengah kita cantik, setengah parut dia dalam mungkin berbuku-buku kan. Sama dalam perut pun mungkin ada parut-parut dan mungkin ada melekat-lekat sikit. Jadi bila dah melekat-lekat sikit, ada kala usus tu berjalan tu dia dah macam sangkut-sangkut. Tu mungkin kita akan terasa. Ada halangan-halangan itu kadang-kadang terasa tu. Itu kita panggil adhesion colic, kita panggil dia. Baik doktor, sebenarnya kita dah kesuntukan masa, tapi di penghujung ini mungkin doktor boleh berikan pesanan juga kepada mereka yang mungkin lifestyle, cara pemakanan mereka juga menyumbang kepada masalah sakit perut. Bagaimana boleh mereka mengubah cara pemakanan mereka? Ya, segi saya rasa dengan zaman sekarang kita semua terkejar-kejar makan pun jelah. Memang saya rasa makanan memang perlu dijaga kan. Kita kena makan lebih kepada makanan yang sihat, jumlah yang sesuai mencukupi, bukan berlebihan, dan berkala lah ikut waktu. Dan juga untuk perokok-perokok saya elok berhentilah. Baik. Ada apa-apa lagi pesanan doktor ingin berikan kepada mereka yang mungkin takut nak jumpa doktor? Jumpalah doktor. Sebab saya rasa sakit perut ni jangan dipandang remeh kan. So ada kala dia boleh menyebabkan satu benda yang sangat serius dan juga boleh bawa kepada benda yang lebih besar. Baik. Jadi kalau anda ada mengalami masalah sakit perut, anda jangan tunggu, anda kena pergi berjumpa dengan doktor yang pakar. Itu yang paling penting sekali. Dan jangan ambil mudah ataupun remeh tentang masalah sakit perut ni kerana kita tak tahu apa mungkin orang kata masalah yang bakal dialami oleh anda. Jangan takutlah, jumpa je doktor. Doktor akan bantu, doktor. Jangan takut. Okey. Alright. Saya dah jumpa doktor kan? Kita nak berhenti berehat seketika. Macam doktor katakan tadi, kita kena makan makanan yang seimbang, makan pada waktu yang tepat. Doktor pernah makan kuih dangai?
Tak pernah. Tak pernah. Okey. Selepas kita nak bagi doktor rasa kewedangan itu, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI.